Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cikgu Azam dalam tajuk penulisan ringkasan. Baiklah, apa yang perlu kita lihat di sini berkaitan dengan format penulisan ringkasan. Sebelum ini kita telah belajar penulisan ringkasan ini secara tidak langsung. Namun pada hari ini kita akan lihat lebih terperinci berkaitan dengan format penulisan ringkasan. Apakah aspek penting yang perlu kita ketahui dalam penulisan ringkasan? Yang pertama, dari segi perenggan. Berapakah perenggan yang perlu kita sediakan bagi penulisan ringkasan ini? Ringkasan hanya perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Bagaimana pula bagi isi yang terdapat dalam petikan? Isi yang terdapat di dalam petikan, yang disediakan dalam petikan merupakan isi tersurat. Berapakah jumlah yang perlu kita cari dalam petikan isi tersurat tersebut? Kita hanya perlu mencari 5 isi tersurat sahaja untuk kita kemukakan dalam ringkasan kita. Manakala kita lihat dari segi bilangan patah perkataan, jumlah patah perkataan yang telah dihadkan kepada kita antara 80 patah perkataan hingga 100 patah perkataan sahaja. Yang keempat, kita sewajarnya menggunakan penanda wacana yang sesuai. Seperti selain itu, seterusnya, pertama, kedua, dan lain-lain yang bersesuaian. Seterusnya kita lihat dari segi isi. Lihat dari segi isi, di mana kita tidak perlu mengambil huraian ataupun peribahasa ataupun contoh yang terdapat dalam petikan. Sebaiknya kita ambil isi dengan penuh ringkas. Selain itu, kita lihat pula dari segi pemarkahan dalam ringkasan. Dalam ringkasan, markah hanya diberi sebanyak 2 markah bagi setiap isi yang dikemukakan. Berapakah bilangan markah untuk isi? 10 markah sahaja. Manakala 5 markah lagi terdiri daripada markah bahasa. Yang mana kita lihat jumlah keseluruhan mencakupi sebanyak 15 markah bagi penulisan ringkasan. Yang seterusnya kita lihat dari segi ringkaskan isi. Kita perlu ringkaskan isi yang terdapat dalam petikan itu berdasarkan kepada kehendak soalan seringkas yang mungkin. Yang seterusnya, kita tidak perlu salin semua perenggan dalam petikan untuk dijadikan sebagai ringkasan. Itu adalah aspek-aspek penting yang perlu kita ketahui apabila kita menjawab soalan berkaitan dengan ringkasan. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi tugasan yang mana kamu perlu lakukan tugasan tersebut di dalam buku latihan yang telah saya sediakan. Yang telah saya minta kamu sediakan sebanyak 2 buah buku untuk kamu buat tugasan tersebut di dalam buku. Kemudian setelah selesai, kamu perlu hantar di dalam grup WhatsApp ataupun personal WhatsApp saya. Baiklah, ini ialah soalan yang berkaitan dengan ringkasan yang perlu kamu sediakan sebagai tugasan. Baiklah, tugasan ini akan saya sediakan dalam Google Classroom dan saya mohon kamu lengkapkan tugasan tersebut dengan sebaik yang mungkin. Baiklah, itu saja PDP kita pada hari ini. Saya berharap kamu boleh melakukan yang terbaik dalam penulisan ringkasan. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.